Assalamualaikum, hai semua. Hai, saya Norish Hassan. Siapa yang biasa tengok live FB live saya suka inilah trademark saya. Kan tak tahu tiba-tiba dia tabik macam ni. Okey, Norish nak share yang kebanyakan ini secara terbuka lah after some time, selepas sampai satu masa yang sebenarnya cerita ini tak ramai yang tahu. Saya ingat ya, kalau di Facebook personal saya baru sekali dua kali je kot saya sharing pasal ni. Okey, cerita di sebalik senyum ya, yang Norish nak share pada hari ni. Mungkin orang biasa nampak kita selalu tersenyum, happy-happy, macam tak ada masalah ya. Tapi sebenarnya sikit yang Norish nak share daripada inspirasi lah ya. Sebab saya pun suka membaca. Okey, dan juga mengambil inspirasi daripada kejayaan orang, dan di sebalik kisah kejayaan itu sebenarnya pasti setiap orang bukanlah bermakna nak kata saya ni berjaya 100% ke, rasanya masih lagi dalam proses, masih lagi mencari ilmu untuk menjadi seorang yang lebih memberi impak dan juga manfaat kepada komuniti sejagat lah, macam tu. Okey, di sebalik senyum ya, kalau tanya Norish, saya duk fikir-fikir apakah dia sebenarnya yang memberi inspirasi kepada saya, yang cukup memberi kesan lah. Okey, saya seorang kasut lover, saya suka kasut dan ada cerita di sebalik kasut tu lah ya. Mungkin bagi anda, okey, sebelum tu arwah ayah saya seorang peniaga kain, selalu tidak berada di rumah, selalu berada di luar kawasan Johor, Terengganu, Sabah, Sarawak, macam tu kan. Okey, jadi kami duduk dengan mak. Okey, saya ada seorang abang. Saya bersekolah petang ya. Kerjaya arwah ayah saya sebagai seorang peniaga tu bisnes kan, dia ada naik turun macam mana. Dan ini saya nak share satu keadaan sebenarnya yang mendorong saya untuk buat lebih baik lagi. Dia sebenarnya bergantung kepada kita ya, untuk kita ambil benda tu dari segi positifnya, ataupun kita nak terus terbuai hanyut dalam kecewa dan juga ketaksempurnaan yang kita ada. Okey, saya pernah tak ada kasut sekolah. Semasa tu saya berada di darjah, tak silap saya lah ya, darjah 5, darjah 4, darjah 5 macam tu. Dan abang saya sudah pun masuk ke sekolah menengah tingkatan 1 ke 2, macam tu lah. Jadi saya berkongsi kasut sekolah dengan abang saya. Bayangkan ya, saya sekolah sebelah, saya sekolah petang sama-sama ya. Abang saya tingkatan 3, saya tingkatan 1. Itu dia ceritanya. Abang saya sekolah sebelah pagi, saya sebelah petang. Okey, jadi apa yang kami buat supaya membolehkan saya dan abang saya pergi ke sekolah adalah kami pergi kasut ya, the one and only kasut ya. Kalau ingat pada tahun-tahun itu ada satu jenama kasut tu yang memang terkenal. Jenama kasut tu namanya Sugar Baby, dan kasut tu adalah kasut saya. Okey, saya bergilir dengan abang yang mana the one and only. Jadi apa yang kami buat, abang saya pergi sekolah sebelah pagi, kelas terakhir habis dalam pukul 1 lebih, dia selalu kena ponting, always ponting kelas dan balik ke rumah semata-mata nak bertukar kasut dengan saya. Okey, dan saya always lambat ke sekolah, dan sebenarnya saya pun selalu panjat pagar. Itu ceritanya, saya selalu panjat pagar, sehinggalah satu hari saya tertangkap oleh cikgu disiplin. Okey, saya tak nak mention dekat sini. Rupanya, okey, beliau memerhati kenapa saya selalu datang lambat. Dan saya sampai sekarang pun kan menjadi seorang yang tak suka share sebenarnya ya, kesan kita ke apa ke. Tapi daripada masa tu, dari keadaan itulah menyebabkan cikgu tu ambil inisiatif dilantik saya sebagai ketua kelas ya. Masa tu still tak ada kasut lagi, dan saya pun kerap jugalah masa tingkatan 1 tu tak ke sekolah, sebab budak lelaki kan, abang saya baru dalam form 3, form 4 masa tu. Budak lelaki bila dah seronok after class, jadi dia akan stay main bola, dan bila balik tu kasutnya hitam. Saya tak boleh nak ni. Jadi apa yang buat, hampir setiap hari saya tunggu abang saya balik. Kalau yang masa tak boleh ke sekolah tu, saya akan bersih kasut tu, bersih-bersih. Kasut koyak saya jahit saya kapurkan,
keringkan di belakang peti ais. Itulah sebab kami bukan orang akur dan juga terima keadaan sebenarnya. Pendapatan dan juga kerjaya bisnes ayah yang kita kata apa, anak ramai 7 orang kan. Itulah. Jadi tapi semua benda itu tidak membuatkan saya ponteng ke apa, tak ada. Boleh dikatakan saya ni walaupun panjang pagar sebab kita lambat tu, tapi saya still juga akan pastikan diri saya ke sekolah. Dan apa yang saya buat, pernah lah ya, apabila kita dah ada kerjaya sendiri, alhamdulillah dah masuk universiti, ada kerjaya sendiri, pernah beberapa kali, sekali saya beli kasut, saya akan beli 7 pasang, 8 pasang kasut, 5 handbag. Saya pernah pada keadaan itu. Sebab kita betul-betul kita nak dapatkan balik. Yang zaman dulu saya tak ada kasut sekolah tu. Dan sehingga sampai sekarang, apabila saya menyedari, okey, rupanya saya ni tak boleh ni, dah membazir dah, sampai tahap membazir. And then I put stop myself. Paling tinggi saya beli kasut pada satu masa hanyalah 2 pasang saja. Dan saya akan betul-betul guna sehingga rosak selepas satu masa. Tapi saya pernah, disebabkan kenangan-kenangan masa lalu itu, yang mana saya tak ada, saya ganti balik apabila sudah dewasa. 7 pasang, 8 pasang sekali beli kasut tu biasa. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah ya, sekadar inspirasi. Sebabnya sebenarnya bagaimana kita nak menerima kekurangan diri bergantung kepada kita sebenarnya. Kita nak jadi apa? Nak jadi lebih baik ataupun kita nak terus hanyut dalam duka dan juga kecewa tu. Jadi saya memilih yang sebaliknya, sebab saya rasa kalau saya tak berubah, tak akan ada siapa yang akan bantu merubah hidup saya lebih baik. Ya, sekadar itu sahaja di balik senyum dari saya, Norish Hassan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share dan juga subscribe House of Ilmu YouTube channel ini. Dan pastinya selepas ini House of Ilmu akan muncul dengan lebih banyak lagi perkongsian dan juga video-video dan juga tetamu jemputan yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Bye.